Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 2. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan dengan sokongan agensi dan institusi keuangan Islam telah mengambil langkah-langkah strategik dalam mengembangkan keuangan Islam di Malaysia dengan memperkenalkan skim perbankan Islam SPI pada tahun 1993, di mana bank-bank keuangan, bank-bank konvensional dibenar menawarkan perkhidmatan perbankan Islam di kaunter-kaunter perbankan mereka melalui Islamic Windows dengan izin. Pada tahun 2005, bank-bank konvensional yang terlibat dengan SPI digalakkan untuk menaik taraf operasi jendela Islam kepada penubuhan bank Islam yang dilesengkan di bawah Akta Bank Islam 1983 sebagai subsidiary bank konvensional berkenaan. Pemindahan operasi dan aktiviti jendela Islam kepada entiti tunggal yang berasingan daripada bank konvensional merupakan langkah paling sesuai untuk membawa keuangan Islam ke tahap yang lebih tinggi dalam masa yang singkat. Hasilnya, 11 buah bank konvensional telah menaik taraf operasi jendela Islam kepada sebuah bank Islam berskala penuh. Dasar ini sekaligus meningkatkan jumlah bank Islam di Malaysia kepada 17. Penubuhan subsidiary bank Islam dapat meluaskan skop perniagaan dengan menawarkan pelbagai produk keuangan Islam berlandaskan syariah dengan menggunakan sumber yang boleh dikongsi bersama. Inisiatif ini juga diperkukuhkan dengan usaha berterusan dalam memantapkan rangka kerja perundangan, pengawal seliaan dan syariah bagi memastikan sektor keuangan Islam dapat berkembang secara teratur dan pada masa yang sama kestabilan keuangan dikekalkan. Kini aset perbankan Islam merangkumi hampir 20% daripada jumlah aset perbankan negara seperti mana yang disasarkan dalam Pelan Induk Sektor Keuangan 2001-2010. Di samping itu, kerajaan juga mengambil beberapa langkah strategik bagi memantapkan sistem keuangan Islam yang termasuk pertamanya perwataan Akta Bank Negara Malaysia 2009. Akta Bank Negara Malaysia 2009 mengiktiraf keuangan Islam secara jelas dan eksplisit sebagai sebahagian daripada sistem keuangan negara bagi meningkatkan lagi kedudukan keuangan Islam di Malaysia. Akta Bank Negara Malaysia 2009 juga meletakkan Majlis Penasihat Syariah sebagai badan otoriti tertinggi bagi membuat keputusan berkaitan syariah dalam keuangan Islam. Keduanya memperkasakan jawatan kuasa syariah di dalam institusi keuangan Islam bagi memastikan institusi keuangan Islam mematuhi syariah sepenuhnya. Peranan dan fungsi jawatan kuasa syariah telah dipertingkatkan dari hanya memberi nasihat kepada menjadi bertanggungjawab dalam melaksanakan keputusan syariah dan meneliti keseluruhan operasi institusi keuangan Islam tersebut. Di samping itu, bagi menyokong tugas lembaga pengarah dan jawatan kuasa syariah, pengurusan kanan sesebuah institusi keuangan Islam menggalakkan budaya pematuhan syariah yang kukuh di dalam organisasinya, termasuk melaksanakan amalan terbaik dalam tadbir urus syariah yang merangkumi semua aspek operasi institusi tersebut. Ketiga, pelaksanaan tanda aras keuangan Islam. Semenjak tahun 2004, bank-bank Islam telah menilai prestasi dan tahap perkhidmatan dari segi kuantitatif dan kualitatif agar standing dengan amalan terbaik antarabangsa dengan melaksanakan tanda aras bagi memperkukuhkan lagi daya saing dan daya tahan industri perbankan Islam di negara ini. Sehubungan itu, sebuah badan antarabangsa IFSB, Islamic Financial Services Board, yang membuat standard untuk keuangan Islam sama seperti BIS untuk bank konvensional juga telah ditubuhkan di negara kita. Keempat, pembangunan modal insan keuangan Islam. Pusat Pendidikan Keuangan Islam Antarabangsa INSIAF dan Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dan Keuangan Islam ISRA ditubuhkan di Malaysia bertujuan untuk membangunkan modal insan bagi menyokong pembangunan keuangan Islam dalam melahirkan kumpulan tenaga kerja mahir dan pakar syariah melalui pendidikan tinggi dan menjadikan Malaysia sebagai pusat rujukan syariah. Kini INSIAF telah diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan pendidikan antarabangsa
dalam keuangan Islam, di mana lebih 1,500 pelajar dari 67 buah negara telah berjaya mengikuti program Chartered Islamic Finance Professional CIFP, dan sarjana dalam keuangan Islam dan doktor falsafah dalam keuangan Islam sehingga Mei 2010. Di samping itu, Institut Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia IPFIM pula berperanan melatih profesional dalam industri keuangan Islam melalui khidmat latihan dan runding cara. Terima kasih. Ya, Padang Terap. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang bagi saya cukup meyakinkan dengan perkembangan yang begitu pesat yang berlaku dalam institusi keuangan Islam. Apa pendirian kerajaan dalam isu leveraging di antara institusi keuangan Islam dan juga kumpulan perbankan bagi bank tersebut, yang kadang-kadang kita lihat dengan 80% bank Islam, bank cawangan bank Islam yang menjadi subsidiari dengan yang ditingkatkan daripada Islamic Window yang diperkenalkan oleh kerajaan dengan sistem SPI-nya, yang masih lagi kita lihat seolah-olah hanya menjadi sebagai marketing center, pusat pemasaran, dipakejkan dengan begitu menarik untuk menarik pelanggan. Kemudian dalam bentuk pemprosesan kita lihat, dan juga keputusan-keputusan akhir, masih lagi berlaku kebergantungan yang begitu luas terhadap institusi perbankan konvensional. Bagi saya ia menyebabkan, ya Muhammad, soalannya Muhammad, bukan bagi idea kat sini Muhammad. Dia menyebabkan, ya Muhammad, soalannya Muhammad, menyebabkan berlakunya bandut perkembangan institusi keuangan Islam tersebut. Apa pendirian kerajaan dalam isu leveraging? Terima kasih Datuk. Terima kasih Ali Muhammad. Pertama, saya ingin menyatakan bahawa untuk menganggap bahawa subsidiary Bank Islam ini sebagai marketing center yang merupakan satu packaging, itu adalah satu tanggapan yang agak melulu lah, ya. Saya rasa ini sesuatu yang kita tolak sepenuhnya. Keduanya, dari segi apabila sesebuah perbankan Islam merupakan subsidiary kepada bank-bank konvensional, ia sebenarnya ada mempunyai beberapa kebaikan, ya, tidak semestinya negatif. Pertamanya, di Malaysia kita sendiri, kalau kita nak menanti-nanti satu kumpulan bank Islam sahaja yang menubuhkan tanpa bergantung kepada bank konvensional, maka proses yang sedemikian saya yakin adalah satu proses yang lambat, ya, slow. Jadi macam mana kita nak jadi pengasas dan pendokong utama kepada pembangunan keuangan Islam di dunia ini. Keduanya, apabila kita mempunyai subsidiary yang berhubung kait dengan satu-satu kumpulan yang besar, satu badan induk yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat dari segi keuangannya, dari segi kepakarannya, dari segi modal insannya yang boleh dipinjamkan umpama, ini adalah usaha-usaha yang positif yang boleh menambahkan lagi perkembangan keuangan Islam di negara kita. Ketiganya yang saya perlu jelaskan di sini, apapun hubungan subsidiary dengan syarikat induk, dari segi operasi, terutama sekali dari segi kepatuhan syariah, adalah bebas sama sekali, ya. Ini jelas, kerana kita ada badan-badan yang berasingan, ya. Badan penasihat syariah umpamanya, yang sekarang ini bukan sahaja merupakan penasihat, tapi memastikan bahawa perjalanan operasi dalam institusi keuangan Islam tersebut mestilah mematuhi, ya, syariah atau syariah compliance. Jadi ini tiga daripada sebab-sebab yang saya rasa boleh dilihat sebagai sumbangan positif, ya, hubungan ataupun kumpulan-kumpulan ini yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan keuangan Islam secara lebih pesat berbanding dengan kalau kita mahu satu
syarikat sahaja yang tidak mempunyai kumpulan lain. Dan mana nak cari modal yang besar untuk dibangunkan dengan kadar yang segera. Terima kasih.